Itu dia, apa khabar Malaysia, apa khabar rakyat Malaysia yang ketika ini setia menonton bersama kami dalam siaran Astro 502. Hari ini 29 Ogos, saya bersiaran bersama dengan rakan setugas iaitu Hai, Assalamualaikum semua, saya Pasha Rahim. Seperti biasa kita bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama selama 1 jam, Nurul. Kita ada tetamu undangan yang sangat istimewa dan juga artis jemputan juga pada hari ini. Tapi itulah, macam biasa kita nak bercerita sedikit tentang berita yang amat menggembirakan sebenarnya dan juga membanggakan negara. Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam hantarannya di laman Instagram telah menzahirkan ucapan tahniah kepada Aaron Chia dan Soh Bu Yik merupakan pasangan badminton bergu lelaki kerana mencipta sejarah buat kali pertamanya menjuarai kejohanan badminton dunia, Nurul. Itu dia, akhirnya penantian selama 45 tahun akhirnya membuahkan hasil ya. Kerana kita telah pun memenangi kategori bergu badminton, kategori lelaki, iaitu ia ini dilihat sebagai satu bahawanya kita ni Malaysia mampu untuk berdiri teguh di persada dunia, dan ini juga merupakan dilihat sebagai satu hadiah sempena dengan Hari Kebangsaan 2022. Betul, satu hadiah yang amat bermakna untuk negara. Kurang 2 hari lagi sehingga kita menyambut Hari Kebangsaan 2022. Macam mana 2022 tersasul pagi-pagi ni? Macam mana persiapan kita nak menyambut Hari Kebangsaan ni? Nampaknya persiapan seperti biasa, apa kata kita semarakkan sikap ataupun semangat kebangsaan di dalam diri kita, semangat mencintai negara dengan mengibarkan bendera. Mungkin nampak kecil saja Pasha ya, hanya mengibarkan bendera yang harganya di pasaran mungkin RM2, tetapi semangat itu yang kita nak, yang bahawa kita didik anak-anak kita bahawa mencintai ataupun menyemai semangat cintakan negara itu perlulah dilakukan daripada sedari kecil lagi. Betul. Umpama melentur bulu. Sekecil-kecil itu sebenarnya bermakna sebenarnya, Nurul. Betul. Baik, dan kita sebenarnya bercakap pasal Hari Kebangsaan, bulan kebangsaan ni, itulah antara topik yang kita bincangkan hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa kita nak tinjau petikan daripada portal bernama Apa Berita Kita pada hari ini. Okey, dan saya kongsikan dulu berita yang pertama, iaitu Malaysia minat untuk menerokai kerjasama dengan Thailand majukan industri pertahanan. Dan seperti yang kita ketahui ya, selain daripada untuk memaksimumkan ataupun memajukan sekuriti makanan, negara juga kali ini turut berminat untuk menerokai kerjasama bagi memajukan industri pertahanan, dan nampaknya Malaysia sedia untuk mempelajari bersama dengan Thailand yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam industri pertahanan dalam usaha untuk membangunkan produk pertahanan. Dalam pada itu, Defence Technology Institute DTI yang bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangunkan produk pertahanan yang boleh digunakan agensi-agensi keselamatan dalam negara, di samping ia boleh dieksport ke negara-negara ASEAN yang lain. Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz yang ketika ini sedang dalam lawatan kerjanya di Bangkok telah membuat kunjungan hormat terhadap Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan Thailand General Wokaryat Ratananot serta pengerusi lembaga pengarah DTI. Dalam pada itu kita nak kongsikan sedikitlah mengenai DTI ini ya, di mana ianya merupakan sebuah syarikat pertahanan swasta yang dikawal selia Kementerian Pertahanan Thailand yang menghasilkan kenderaan ketenteraan dan dieksport sekurang-kurangnya ke 44 negara setakat ini. Dan dalam hal itu, Malaysia dilihat ingin menjalinkan kerjasama dengan syarikat pertahanan swasta itu yang mempunyai pengalaman sekitar 50 tahun dalam bidang pertahanan, dan ini dilihat satu usaha yang begitu baik sekali dalam memantapkan sistem pertahanan negara. Dalam masa yang sama, ianya dikenali sebagai teknologi dalam perniagaan. Betul tu dulu. Jadi satu usaha bukan saja untuk menjaga keselamatan, tetapi sebab kita negara-negara jiran kan, jadi bukan saja menjaga keselamatan serantau, tapi juga mengukuhkan hubungan baik antara negara-negara ASEAN juga. Tepat sekali. Ya. Okay. Baiklah, seterusnya dalam berita lainnya, Fama negeri Perlis
Mana dah hilang pula kertas saya ni. Baiklah, Pharma Perak sebenarnya telah menyasarkan jualan sebanyak RM1 juta melalui program JTDLKM, iaitu jualan terus dari ladang keluarga Malaysia menjelang penghujung Disember ni. Jadi setakat ini ia telah dilaksanakan di sebanyak 53 lokasi dan jualan terkumpul sebanyak RM571 juta. Jadi banyak keperluan harian yang boleh didapati di jualan terus dari ladang keluarga Malaysia ini, seperti ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, sebanyak 5 hingga 10% lebih murah daripada harga pasaran di pasar ataupun di pasaran lah, pasar tempatan, pasar raya dan sebagainya. Betul tu. Dan ini juga membuka ruang yang lebih besar kepada para usahawan dalam sektor pertanian, peladangan, perikanan dan sebagainya. Dan merupakan usaha yang amat baiklah, sebab bukannya baik untuk kita sebagai pengguna dapat barangan yang lebih murah, tetapi juga untuk para usahawan tu sendiri dapat jual terus kepada pengguna tanpa kita ada orang ketiga, orang ketengah dan sebagainya. Itu pastinya. Sama-sama lah kita menyokong produk Malaysia, tak rugi pun sebenarnya. Betul tu. Dan dalam pada itu kita nak tengok Pasha, cuaca ketika ini kita dapat lihat, saksikan sekejap hujan, sekejap panas, dan kita nak tahu juga cuaca hari ini bagaimana, sebab pastinya kita perlu mengetahui keadaan cuaca untuk kita memastikan kelancaran pengurusan harian kita. Betul. Dan apa kata kita saksikan ramalan cuaca hari ini, dan selepas itu kita saksikan perkembangan berita. Dari Bilik Berita bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman. Polis Diraja Malaysia telah membuka kertas siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang susulan kenyataannya yang mendakwa komuniti bukan Islam dan juga komuniti bukan Bumi Putra adalah golongan paling banyak terbabit rasuah. Ketua Komunikasi Korporat PDRM SCPA Skandar Guru berkata, Tan Sri Abdul Hadi akan dipanggil ke Bukit Aman dalam masa terdekat dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505(c) Kanun Kesiksaan kerana mengeluarkan kenyataan dengan niat mengapi-apikan mana-mana golongan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. PDRM juga menyeru orang ramai untuk lebih prihatin terhadap isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum yang boleh menggugat keharmonian masyarakat. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menjejaskan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Orang ramai dinasihatkan jangan menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa bagi memastikan sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka pada 31 Ogos ini dapat diraikan dengan selamat. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM menerusi hantaran di Facebook berkata, perkara ini juga bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini membabitkan keselamatan orang awam serta mengundang risiko kemalangan terhadap pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia yang sedang menjalankan penerbangan formasi rendah di kawasan tersebut. Semua pengendalian aktiviti drone di negara ini tertakluk di bawah Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1969, Akta 3 Peraturan 98, 140-144, Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Malaysia MCAR 2016 dan Arahan Penerbangan Awam Civil Aviation Directive CADS. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 4 Akta 3 memperuntukkan denda tidak lebih RM500,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi Peraturan 206-3 MCAR 2016, jika orang itu ialah seorang individu, didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Atau jika orang itu ialah satu pertubuhan perbadanan, akan didenda tidak lebih RM100,000.
Beberapa jalan menuju ke kawasan Padang Kota Lama di Georgetown, Pulau Pinang akan ditutup secara berperingkat bermula 31 Ogos ini sempena raptai penuh dan sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong berkata jalan-jalan yang terlibat ialah Jalan Tun Said Sheikh Barakbar iaitu akan ditutup bermula persimpangan masuk Dewan Seri Pinang, Lebuh Like, manakala kenderaan akan dilencongkan ke Jalan Masjid Kapitan Keling atau Lebuh Led, Jalan Pangkalan Well dan Lebuh Pantai. Semua jalan ditutup sepenuhnya kepada kenderaan bermula pukul 12.01 tengah malam tadi sehingga 2 petang nanti atau selepas raptai penuh diperarakan selesai. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlan Idris dari Bernama Radio ingin merakamkan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua dan kita raikan bersama-sama sepanjang bulan kemerdekaan ini. Kita semarakkan semangat patriotisme di kalangan kita sebagai keluarga Malaysia. Sekali lagi selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65. Keluarga Malaysia teguh bersama. Saya Nur Hamzila binti Mak Hambali dari Bernama TV. Selamat Hari Kebangsaan ke-65. Keluarga Malaysia teguh bersama. Saya Muhammad Azim Zaid, wartawan di Bernama Radio, mengucapkan selamat Hari Kebangsaan 2022. Semoga perpaduan yang kita kecapi hari ini sampai bila akan kita akan dapat. Keluarga Malaysia teguh bersama. Merdeka! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mas Faliza dari unit pengurusan media Bernama TV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Keluarga Malaysia teguh bersama. Itu dia antara kemeriahan ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan 2022 keluarga Malaysia teguh bersama. Semangat tu yang kita nak sebenarnya Pasha, ya, semangat cintakan negara dan kalau boleh semangat tu biarlah berterusan selama-lamanya selagi hayat di kandung badan. Betul, bukan waktu bulan-bulan kebangsaan ni sahaja tetapi seumur hidup lah orang katakan. Baiklah, untuk kita bercakap dengan lebih lanjut lagi tentang semangat kita menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta terhadap negara. Pada hari ini kita ada seorang tetamu yang saya kira sangat istimewa dan merupakan seorang susuk yang gagah untuk kita bercakap tentang semarak perjuangan terus menyala pada hari ini Major Bersara Datuk Salihuddin Abdul Muttalib yang merupakan seorang veteran daripada Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio pada pagi ini. Sihat ya? Ya, sihat. Okey, Datuk merupakan seorang veteran Angkatan Tentera dan sebenarnya Pasha, ya, saya pernah pun menginterview Datuk 3 tahun lepas dan sosok tubuh Datuk masih lagi kekal, nampak sama, awet muda, masih lagi nampak sihat. Alhamdulillah. Masih itu dia. Apa rahsia sihat Datuk? Tak adalah, rahsianya tidur je, tetap minum air banyak. Itu saja rahsia saya. Pasti mesti dalam kehidupan sehari-harian tu mesti ada penuh dengan disiplin yang memang dah diterapkan daripada awal lagi waktu dalam zaman tentera dulu kan. Dan Datuk juga merupakan salah seorang hero kita katakan ataupun pahlawan yang tidak didendang ketika zaman untuk menuju ke kemerdekaan, antara yang bermandi darah juga bersama dengan barisan kumpulan tentera yang lain dalam mendapatkan kemerdekaan negara. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai sukarnya perjuangan terhadap pejuang-pejuang terdahulu dalam untuk memberi erti kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini. Ya, bila saya masuk tentera pada 1967 dan ditauliahkan pada 1969, saya terus daripada situ saya macam sudah menandatangani satu macam death warrant orang putih ya. Jadi tak ada inilah, kalau kita tu kalau dah masuk tentera tu masuk hutan, keluar hutan tu perkara biasa. Selalunya kita 3 bulan dalam hutan, boleh jadi keluar lebih kurang sebulan, masuk lagi 3 bulan, keluar sebulan, masuk lagi 3 bulan. Macam itu dia punya ialah.
untuk mementeraskan keamanan ke negara ni lah, untuk hidup mewah di bandar. Maknanya kejayaan sebagai tentera ni bukanlah dilihat sebagai kejayaan semata, tetapi ianya dilihat sebagai satu perjuangan juga. Satu perjuangan dan satu pengorbanan. Pengorbanan yang dilaksanakan oleh kita semua. Itu dia. Mungkin Datuk nak ceritakanlah mungkin dalam kerjaya sepanjang dalam berada dalam angkatan tentera ni, mungkin ada kisah yang paling diingati ataupun pengalaman yang tak boleh dilupakan. Ya, saya ada dua. Satu peristiwa yang tak boleh saya lupa lagi. Pada tahun 71 saya ditukarkan ke Sarawak. Masa di Sarawak tu saya ditugaskan sebagai dulu panggil MISB, Military Intelligence Special Branch. Saya operate seorang je, ya. Pergi ke mana-mana dalam hutan dua seorang dengan adalah saya punya staff satu orang, dua orang. Satu peristiwa yang menghayat hati, masa itu saya berada di Lundu pada 20, saya ingat lagi hari bulan dia 26 hari bulan Mac tahun 1972, ya. Sebelum tu, sehari sebelum tu saya dapat maklumat mengatakan pengganas komunis akan membuat satu serang hendap terhadap konvoi angkatan tentera. Jadi sudah bila saya bagi tahu kepada pegawai pemerintah situ, timbalan pegawai pemerintah situ, mengatakan ini akan berlaku, dia tidak, maksud itulah too complacent orang putih kata, ya. Complacent dia tak ni. Jadi pada keesokan harinya lebih kurang dalam pukul 4 saya tak berjauh daripada tempat tu, satu serang hendap telah berlaku. 15 anggota tentera mati ditembak di situ. Lepas tu adalah bantuan datang. Lepas tu saya pergi tempat tu, saya tengok mayat bergelempangan di atas jalan tu. Itu yang menghayatkan hati saya terus. Ya. Jangan fikirkan, ya, dia ni datang ke negeri Sarawak untuk mempertahankan, bagi keamanan ke negara ini, dan kekorban. Anak bini dia dekat rumah. Ni semua dah kahwin, anak bini kat rumah. Siapa akan jaga? Jadi benda tu main di fikiran saya. Itu yang menghayatkan hati saya terus. Itu satu daripadanya. Ya. Dan satu daripadanya yang menghayatkan hati saya, bila saya ditugaskan untuk menangkap dua pengganas komunis. Dia itu ketua dia dan isteri hidup-hidup, ya. Saya bersama dengan 4 orang pengganas komunis yang telah menyaliri, dan saya seorang askar lah masuk dan di situlah bila saya menangkap tu, saya tak dapat tangkap tapi saya bunuh. Bila saya bunuh tu, saya menggunakan parang, last resort. Pasal komunis yang menyerah diri tadi ni, saya tak bagi senjata. Bagi senjata tapi tak ada peluru lah. Mana tahu tengah malam saya tidur dengan dia, tetak saya ke, dia tembak saya, mati seorang. Saya seorang, ya. Jadi bila saya pukul dia, peluru sudah habis, pukul apa, dia masih berdiri lagi, saya gunakan parang. Itulah yang menghayatkan bila satu daripadanya perempuan mengandung, saya slashkan dia perempuan mengandung tu. Dan itu saya difahamkan meninggalkan satu trauma kepada Datuk, ya, mengenainya, ya. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana Datuk menangani fasa trauma itu. Ya. Lepas tu benda tu berlaku bila saya tak boleh tengok satu perempuan mengandung. Dan bila tengok perempuan mengandung, benda tu saya ingat kembali. Kita ingat. Jadi saya laporkan benda tu. Lepas tu saya balik kemari pada tahun 81 itu, balik kemari. Jadi dinasihatkan untuk pergi jumpa psikiatris. Masa tu tak ada psikiatris ni. Ada dua, satu saya ingat lagi, nama dia Tan Sri sekarang, Tan Sri Datuk Dr. Mahadewan. Dia kata dia punya office kat Tanjung Rambutan. Jadi saya kena pergi Tanjung Rambutan Mental Hospital tu, duduk sana selama 12 hari, dia try to diagnose. Balik, dia kata tak boleh juga. Lepas tu Dr. Aziz, saya ingat lagi, kat HKL. Jadi ada alternatif, keluarkan saya. Jadi dia keluarkan saya pergi ke Filipin untuk belajar. Belajar militeri ke, belajar buat management ke, semua di sana. Dan bila balik juga ada satu, dia orang diagnose balik, tak boleh buat apa. Dia kata kau diberhentikan lah. Itu yang saya berhenti pada umur 34 tahun. Saya diberhentikan oleh tentera dan diberinya medical pension dan pension biasa. Itu. Tapi trauma tu kadang-kadang bila saya
tengok perempuan mengandung, terbayang. Teringat Teringat balik. Padahal ini sebenarnya antara pengorbanan yang sebenarnya ramai orang tak sedar kan. Bukan sahaja, yelah sekarang ni kita berada dalam keadaan hidup aman damai. Jadi kita tak melalui apa yang Meja Datuk telah lalui. Anak-anak muda sekarang ni banyak anak-anak muda sekarang ni banyak mengambil ringan perkara ini. Jadi untuk Meja Datuk sendiri, apa pandangan pada generasi sekarang ini yang terlalu mengambil ringan sangat tugas sebagai seorang askar atau tugas sebagai seorang tentera dalam mempertahankan negara kita? Itulah sekarang ni pasal kita sudah merdeka sejak tahun 57 sampai sekarang. Anak muda sekarang ni sudah, orang kata sudah complacent ya. Dia kata apa nak semua ada. Dalam masa dulu, masa saya ingat lagi masa saya duduk kat Ipoh dulu, daripada setengah kampung di Ipoh tu dipagar. Punya susahnya, dan dipagar dan duduk dalam tu orang. Jadi dia orang ni duduk dalam pagar tu daripada 6 petang sampai 6 pagi. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Semua sekali penduduk tu, satu penduduk ya. Silakan macam satu daripadanya Sungai Siput, satu dari tempatnya. Satu lagi pada Salak di Perak tu ya. Semua tu di Langkap tempat di Teluk Intan. Jadi nak makanan dicatu. Nak makan ini bagi satu, macam satu family 3 satu pot bagi. Dia keluar potong getah dan balik. Itulah tugas dia. Dan masa dulu juga penjajah semua kita, semua sekolah kena bayar. Tak macam sekarang semua percuma. Sudah kompensasi. Semua sekolah dibayar. Macam bila masuk sekolah dia ada school fees dulu. Tiap-tiap bulan kena bayar. Sungguh tak banyak. Kita ingat tak banyak, RM2.5 hanya sebulan. Tapi dulu banyak. Dulu banyak, RM2.5. Lepas habis kerajaan kita take over tahun ini dah tak ada, dia abolishkan itu. Itulah saya minta yang rakyat ataupun anak muda sekarang ni fikir satu benda je lah ya. Jangan tanya apa negara buat pada kita, tanyalah diri sendiri apa kita buat untuk negara. Itu dia. Tanya pada diri sendiri apa yang kita boleh buat terhadap negara. Betul. Itu dia. Dan Datuk, bagaimana untuk memberikan kesedaran ataupun sedikit informasi kepada mereka di luar sana untuk lebih menghayati akan kemerdekaan? Seperti mana kita sedia maklum ya Datuk, zaman tak sama. Mungkin ketika ini mereka tidak memahami erti kepayahan ataupun jerit-perih terhadap pengorbanan mereka yang terdahulu. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit nasihat kepada mereka. Saya nasihatkan macam janganlah jadi seperti seperti bahasa lah, bukan peribahasa ini, seperti gunting tau. Gunting, kita potong gunting kain tu dia lurus kan, tapi membelahkan dua. Macam kita sekarang kita bergaduh sama sendirilah ini, kita belah. Jadilah seperti jarum, kita akan jahit, dia akan cantum kita semua bersama. Ingat begitu je. Itu satu bahasa yang saya bagilah. Dan ingatlah, saya dalam tentera saya dulu masa dalam tentera saya unit saya bercampur. Campur Melayu, Cina, India satu sekali. Masa mula-mula tu. Masa 13 Mei di sini. 13 Mei di Kuala, saya di Kuala Lumpur lah masa tu dengan grup saya. Dia yang Melayu ni kata, oh tak boleh, ini kawasan Melayu, saya nak jaga Melayu. Ini Cina. Saya panggil dia semua sekali, panggil sini, saya kata. Satu saya cakap dengan dia, kalau kau kena tembak sekarang, duduk di hospital, minta darah. Kau tahu ke darah apa yang masuk badan kau tu? Melayu ke Cina atau India? Semua duduk diam. Kau tak tahu, bukan ada tulis darah, tulis Wong Akor, bukan, tak ada. Ataupun Muniandi, bukan, tak ada. Darah gitu masuk dalam kau. Entah-entah dari India atau Cina atau Melayu. Jadi apa kau nak lagi? Itu yang menyelamatkan kau. Jadi kita satu hati menteraskan semua ni. Itu masa saya dekat Kuala Lumpur tu lah. Masalah saya dulu. Itu dia. Darah kita sama merah, Nurul. Sama merah. Ya, yang membezakan sama grade kelas O ke B ke B, semua sama, tapi tak tahu siapa asal usulnya. Betul. Jadi kita nak biarlah kita bersama. Baiklah, kita nak sambung. Maknanya kita kena semarakkan lagi ataupun eratkan lagi perpaduan antara kita. Betul, untuk terus betul. Jadi bersama. kita nak sambung lagi lepas ni. Banyak lagi soalan yang kita nak tanya kepada Meja Datuk. Tapi sebelum tu kita nak berhenti untuk berehat untuk seketika. Kembali tetapi sebelum tu kita saksikan VT yang telah pun disediakan. Wahai anak watan, apa kabar dirimu?
Sudahkah engkau bersedia menghadapi cabaran dunia? Wahai anak watan, apa khabar dirimu? Sudahkah engkau lengkapkan ilmu untuk masa depanmu? Wahai anak watan, dengarlah, dengarlah, dengarlah. Dunia semakin pantas berubah, tapi mengapa engkau masih terlena menghabiskan sisa masa bersukaria? Wahai anak watan, Sedarlah, sedarlah, sedarlah kalian adalah pewaris kepada tanah tercinta yang mulia dan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka! 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 Okey, sempena Hari Kemerdekaan yang akan menjelang tak lama lagi, semarak perjuangan terus menyala. Kita semangat untuk menyambut kemerdekaan. Kita nak kembali imbas semula mengenai detik-detik veteran ATM kita, bagaimana membawa pulang erti keamanan kepada kita untuk kita nikmati pada hari ini, untuk kita kecapi hari ini. Dan masih lagi bersama kami di studio ketika ini adalah Meja Besara Datuk Salihuddin Abdul Muttalib, merupakan veteran ATM pejuang negara yang sangat berbakti terhadap tanah air tercinta. Okey Datuk, seperti mana kita teruskan perbualan kita yang terhenti setakat tadi ya. Kita nak kongsikan juga, Datuk difahamkan ada menerima pingat Panglima Gagah Berani pada tahun 1972 ya Datuk ya. Tahniah diucapkan dan mungkin Datuk boleh imbas kembali mengenai momen-momen penerimaan pingat itu. Ya, itu momen tu ialah saya ditugaskan, masa itu adalah satu dinamakan satu operation rahsia besar ataupun di top secret operation. Ya, masa itu saya punya ketua masa itu, bos saya itu, saya ni ditumpangkan ke polis ya. Nama grup kita punya ni ialah E7. Kalau E7 namanya ya. Bos saya masa itu Tan Sri Yuan Yatling dah meninggal lah. Jadi dia panggil dengan military boss saya, masa itu Major Maulud, dia cakap saya, I got the top secret operation for you to handle. Dia kata, jadi you boleh handle. Dia kata ada komunis yang baru menyerah diri pagi itu 2 orang dan 1 orang menyerah diri lebih kurang 3 bulan sebelum, dan 1 interpreter interpreter untuk pasal apa di Sarawak dia punya percakapan tak seperti macam sini ada Mandarin, ada Hokkien. Di sana dia orang cakap Teochew. Teochew lain, sini tak cakap, dekat sana je. Jadi dia kata kau masuk. Jadi saya masuklah, masuk dalam hutan tu. Bila masuk dalam hutan tu, bawa semua pakaian komunis, semua komunis tak ada ni, senap. Jadi komunis yang 2 tadi saya tak bagilah senapang. Saya tak tahu kesetiaan dia pada saya lagi. Bagi senapang tapi tak bagi peluru. Dan tak ada benda tajam. Jadi mana tahu kan tengah-tengah malam saya tidur kan, 1 peluru kat kepala saya habis. Saya suruh. Jadi kita buatlah, kita berjalan dalam hutan masa tu dengan komunis. Dia tak ada radio set, tak ada lagi masa tu. Dia orang tak ada. Dia menggunakan satu namakan DLB ni Date Letter Box. Di situlah Date Letter Box tu dia letak surat. Date Letter Box ni peculiar tak? Macam dia ada pokok kata melentang ke sungai. Di pangkal pokok dia taruh surat. Jadi daripada surat tu dia pergi ke location nombor 2. Di situ ada pokok tinggi, satu besar pokok yang besar sekali, di bawah tu ada surat. Tempat-tempat yang unik, ada batu besar ke situ. Jadi dia balas surat ni tulisan Cina Jadi bawa lah, selama lebih kurang 5 hari saya berjalan sampai ke satu tempat. Nama tempat tu Inkilili di Sarawak. Di situ terus pergi jumpa kat satu, dia kata jumpa orang ni. Ini sympathizer ni, dia orang punya sympathizer lah. Dari situ dia bagi saya satu tempat, so duduk situ, tunggu ketua ni bos datang. Pasal apa yang bos saya suruh dia tangkap hidup-hidup, bila dapat tangkap hidup-hidup, jatuhlah satu komunis Sarawak. Tumbang satu komunis Sarawak. Itu lepas tu tiba masanya satu malam, pukul 12 malam, ada signal untuk dia masuk. Jadi saya signal tu cara batuk dia batuk 2 kali, batuk jawab sekali.
Lepas tu Dini pula bagian 2, sana jawab 1. Gitu. Jadi satu orang keluar, buat masuk dalam. Jadi masa tu gelap, pukul 12 malam, terlampau dekat ya. Saya tak sempat tangkap dia. Apa saya buat? Saya tembak. Dulu pakai senapang tu, nama dia submachine gun. Saya tahu benda tu automatik. Automatik tekan, habis. Jadi terlampau laju peluru terbang, ya. Lebih kurang dalam 2,700 kaki satu saat. Tembus badan dia. Dia tak jatuh. Dia tembak. Laki duduk depan, tembak depan, dia tak kena saya lah. Jadi peluru dah habis, saya ambil senapang tu, saya pukul dengan senapang tu, senapang terbang. The next option, parang lah. Itu saya ambil parang. Itu yang saya tetap tolak suami dulu, tetap isteri dia. Sebenarnya dia orang ni nak keluar untuk isteri dia nak masuk hospital untuk bersalin. Isteri dia lebih kurang 8 bulan, dah due lah, anytime lah nak bersalin. Itu yang saya bunuh. Dalam itu saya telah diberi pingat Panglima Gagah Berani. Itu dia dalam menumpaskan komunis ya, Datuk. Saya nak tanya pendapat Datuk lah. Jadi kita sebenarnya dulu ada program latihan Hari Hormat Negara kan, yang telah pun dimansuhkan sebenarnya. Tapi pada pendapat Datuk sendiri, adakah perlu adanya program ini diadakan kembali, tetapi kali ini mungkin dengan betul-betul menggunakan latihan ketenteraan? Saya pernah pergi melawat atau pergi ke ni PLKN ni. Saya rasa PLKN harus diteruskan lagi. Kita ambil negara jiran kita lah, ya. Dia ada national service selama 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun dia masukkan tentera, dia lepas saja dia jadikan latihan tentera, semua tentera. Bila apa berlaku dalam masa sekejap itu dia panggil balik, ya. Betul. Jadi lepas 2 tahun pun dia ada macam yearly training. Kita harus ikut macam itu. Jadi bila dalam masa dia orang dalam national service, dia panggil national service ni, dia indoctrinate macam mana kesetiaan kepada negara. Macam itulah rukun negara kita ni boleh diimplementkan. Ini rukun negara masa sekolah aja, lepas sekolah kau keluar sekolah habis. Tak ada siapa praktikkan. Jadi kalau buat begini, dia ada macam ada follow through dia. Betul. Okey, Datuk, seperti mana kita lihat kan, anasi-anasi gangguan luar tak pernah berakhir. Kalau zaman Datuk dahulu mungkinlah daripada ancaman penjajah secara nyata dan juga komunis. Dan kali ini ancaman yang dapat kita saksikan ataupun dapat kita terima ketika ini adalah mungkin bersifat pengaruh luar yang secara halus menusuk ke dalam anak-anak kita. Yang dilihat ini sebenarnya adalah satu serangan yang berbahaya kerana ianya tidak disedari sama sekali. Khasnya menerusi media teknologi dan juga media sosial. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan ketika ini supaya apa yang perlu kita lakukan terhadap anak-anak kita ini supaya minda mereka ini tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah dijajah oleh anasi luar. Ini saya fikirlah, ialah macam anasi luar, ya. Katakan tu, siapa sangka, ya, Sabah boleh masuk Lahad Datu innovation daripada daripada Sulu, ya, masuk. Dia sudah infiltrate dalam sampai dalam pasukan Selatan pun dia sudah masuk dalam dah di Sabah, yang banyak anggota kita mati, ya. Itu daripada satunya. Dan kedua tu kalau you ingat lagi Al-Maunah Group. Al-Maunah yang di Sauk tu dalam berlaku, itu semuanya daripada Al-Maunah ialah semuanya daripada orang Malaysia. Dengan indoctrination dia, dengan dia punya ni. Jadi kita ni selepas sekolah tu ialah saya kata national service balik. National service, habiskan national service, bagi dia 2 tahun national service, dan lepas tu bila national service ni semua bangsa campur sekali. Ini yang kita kolaborasi semua bangsa, ya. Jadi satu lagi sebenarnya, jadi saya fikir di Malaysia ni kalau kita panggil seorang tepi jalan tu, apa bangsa, dia tak mengaku dia Malaysian. I'm Chinese, I'm Indian, I'm Malay. Tak ada I'm a Malaysian. Tak ada. Tak ada. Indonesian lain. Take Filipino, I'm Filipino. Dia pun daripada Visayas lah, daripada mana-mana. Tapi dia still nombor satu adalah identiti sebagai seorang Malaysia tu. Seorang Malaysia. Kita harus, ialah orang atas harus fikirkan apa yang harus dilakukan untuk menggabungkan balik.
Ini kalau tu kedai kopi, masuklah kedai kopi mana. Melayu satu meja, Cina satu meja, India satu meja. Dia tak campur macam dulu. Dulu kita orang satu meja makan. Sama. Betul. Macam itu yang penting sebenarnya Nurul adalah kita ingin sebenarnya memperkukuhkan bukan sahaja hubungan antara pelbagai bangsa tapi juga untuk menguatkan jati diri sebagai seorang Malaysia. Jadi apakah itu sendiri identiti sebagai seorang Malaysia, rakyat Malaysia itu sendiri kan Nurul? Ya, pastinya. Betul, kerana you fikirlah kalau ambillah satu borang dia ingat. Borang apa? Borang aplikasi pasport ke atau apa kan? Apa pasal kita kena tulis Melayu, India, Cina? Bangsa Melayu ialah buang tu bangsa Malaysia. Habis itu. Betul. Betul. Ini kan bangsa Melayu, India, Cina dan lain-lain. Buang semua tu terhadap bangsa Malaysia. Wow. Hebat namanya, meremang bulu rumah saya. Sebenarnya itulah yang menyatukan kita untuk menjadikan kita sebagai satu negara yang kuat, dihormati dan lebih diyakini dan mungkin boleh bermula dengan diri kita sendiri sebagai rakyat Malaysia tu kan. Dan itu dia Datuk, terima kasih kita ucapkan kepada Meja Besara Datuk Salihuddin Abdul Muttalib, merupakan pejuang negara, veteran ATM negara di mana jasa beliau terhadap tanah air tak perlu disanggah lagi. Dan ribuan terima kasih kita ucapkan juga kepada Datuk kerana Datuk lah kami hari ini, antara Datuk dan juga kumpulan-kumpulan Datuk hari ini kami menikmati erti kemerdekaan, dan juga keamanan yang kita sedang nikmati sekarang ini. Baik, kita teruskan. Kita sebenarnya ada VT pendek selepas ini dan terus ke apa ni, kita ada nak berhenti rehat sekejap. Lepas tu akan kembali dengan tetamu kita yang seterusnya. Teruskan setia bersama kami. Menjelang Hari Kemerdekaan yang bakal disambut pada 31 Ogos nanti, Minit Stick Hub dengan kerjasama Tourism Malaysia melancarkan kempen Merdeka Mid Fiesta 2022 bertempat di Minit Stick Hub The Curve, Mutiara Damansara. Majlis pelancaran kempen ini dirasmikan oleh Yang Berusaha Encik Iskandar Mirza Muhammad Yusof, Pengarah Kanan Domestik dan Acara Tourism Malaysia, serentak dengan pembukaan besar-besaran cawangan ke-10 Minit Stick Hub di The Curve, Mutiara Damansara. Majlis turut diserikan dengan kehadiran penyanyi tanah air Athilia Harun dan Ratu Gimnastik Malaysia Farah Ann Abdul Hadi. Ini adalah usaha dan inisiatif Minit untuk menggalakkan penggiat industri dan orang ramai mempamerkan budaya dan tradisi mereka secara terbuka sempena sambutan gemilang kemerdekaan tahun ini. Sambutan Hari Kemerdekaan tahun ini penting dan cukup istimewa kerana tahun ini negara telah beralih ke fasa endemik. Sempena dengan itu, Minit telah melancarkan Merdeka Mid Fiesta 2022 bagi memperingati perjalanan luar biasa yang telah menyatukan Malaysia dengan melalui cabaran paling getir. Bagi menyemarakkan lagi kempen ini, Minit turut mempamerkan semangat patriotisme dengan memperkenalkan hidangan tempatan bertemakan merdeka seperti Malaysia Daging Bakar, Merdeka Fried Quail dan Lamb Jalur Gemilang yang digandingkan dengan sos istimewa Malaysia. Hidangan ini boleh didapati di semua cawangan Minit Stick Hub di seluruh negara sehingga 16 September 2022. Sebagai bonus tambahan kepada Merdeka Mid Fiesta 2022, Minit menawarkan diskaun sehingga 20% untuk semua hidangan daging kepada pengunjung yang ingin merebut peluang meraikan sambutan merdeka dengan menyemarakkan lagi semangat patriotisme bersama rakan dan kaum keluarga di Minit Stick Hub bermula sekarang sehingga 31 Ogos 2022. Baik, anda masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Saya dan juga rakan pengacara saya Nurul. Dan Pasha, di hujung-hujung rancangan ni kita nak
lebih relax, kita nak lebih tenang dan kendurkan segala-gala ketegangan yang ada. Tambahan pula hari Isnin selepas ni mungkin ada antara anda nak melangsungkan ataupun mesyuarat ke, dan sebelum hari ni kita nak bersama dengan seorang tetamu di studio. Betul. Merupakan seorang penyanyi. Betul. Tetapi kalau nak tahu lebih lanjut mengenainya, terlebih dahulu kita kena saksikan dulu video klip ini. Lepas tu baru kita boleh simbang-simbang. Jom kita tengok dulu. Walau perih yang ku rasakan, cinta yang tak terbalaskan, rindu yang takkan bisa ku hentikan. Namun aku kan tetap bertahan untuk selalu mendapatkan kamu yang selama ini aku nantikan. Cinta, mengapa kau tak mengerti? Tu dia. Baru Itu tengah dia. nak feel lagu ni. Tak boleh, kita kena bagi sikit je dulu. Kita tak boleh bagi semua. Kalau nak tengok, kena tengok dekat YouTube. Baik, hari ni tetamu undangan artis jemputan kita adalah Syazwan Syuhaimi. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kita tengok tadi itulah klip video muzik terbaru, single terbaru bertajuk Cinta Tak Mengerti. Baik, Itu dia. Sebenarnya memang lagu Cinta ni memang tak mengerti tu memang nyata ya. Sebab sememangnya takkan boleh mengerti 100%. Dia akan berubah sentiasa. Dan Syazwan, kita nak berkongsi mengenai Cinta Tak Mengerti. Terlebih dahulu, mungkin saya kongsikan bagi mereka yang luar sana tak tahu, Syazwan ni merupakan adik kepada pelakon dan juga penyanyi Ira Shazira dan juga adik ipar kepada Pak Azhar. Ada tak Ira Shazira sikit? Ada kan? Ada. Okey, Syazwan, kita nak kongsikan juga mengenai lagu Cinta Tak Mengerti ni. Ini merupakan single yang keberapa bagi Syazwan dan penghayatan yang lebih mendalam terhadap lagu Cinta Tak Mengerti ni. Kongsikan. Cinta Tak Mengerti single saya yang ketiga, tetapi single yang kedua bersama dengan Rocket Fuel Entertainment, saya punya label sekarang lah. Jadi Cinta Tak Mengerti ini mengisahkan tentang secara ringkasnya cinta yang di friend zone kan. Jadi kita dah berkawan lama, tiba-tiba ada bibit perasaan cinta, bila kita confront, rupanya orang tu tidak mengerti cinta tu. Sedih. Dah pernah kena ke sebelum ni? Saya rasa semua lah pernah kena. Baik, kita nak ceritakan sikitlah mungkin proses rakaman lagu ni. Saya dengar-dengar dia berlainan sikit daripada cara ialah dulu-dulu kan kita masuk ke studio, gerakam lagu. Cerita sikit macam mana proses rakaman. Lagu ni ditulis oleh seorang komposer Indonesia iaitu Agi Prakasha, arranger je juga daripada Indonesia juga, Aldina dan Permana. Jadi bila saya dapat lagu ini menerusi DM Instagram, apabila abang ipar saya, dia yang nak saya buat lagu yang gaya seperti ini. Sebab masa kita decide untuk cari lagu yang baru, lagu yang viral ketika itu ialah Belum Siap Kehilangan, Steven Pasaribu kan. Jadi Pak Azad terus kata, kita cari komposer lagu ni lah. So kita Google, Agi Prakasha orangnya. So dia cuba DM. So bila dia DM, Alhamdulillah, so dia terus contact dan dapat lagu ni. So bila buat arrangement production semua, kita recording, saya di sini, saya di Kuala Lumpur, Agi Prakasha di Indonesia. Jadi recording tu secara Zoom. Secara Zoom, tapi adalah kita punya sound engineer kat sini. So hantar vokal, dia buat production dan terhasil lah. Daripada segi penghayatan lagu tu, bagaimana Syazwan nak menghayati lagu? Sebab sedangkan macam Syazwan katakan ketika prosedur recording itu, yang komposernya di sana, yang awak pula di sini, bagaimana nak dapatkan feel lagu tu sampai sebenarnya, cabaran? Mungkin boleh kongsikan. Saya sebelum ni memang biasa nyanyi lagu-lagu patah hati macam ni. Macam dah banyak sangat patah hati dia ni. So, dan bagi saya melodi lagu ni memang forte cara nyanyian saya. Jadi itu alhamdulillah tidak ada sebarang masalah. Tapi untuk mendalami lagu ini, pengalaman-pengalaman tu secara jujurnya memang ada, tapi dah lama tau. Jadi masa recording tu saya recall baliklah memori momen yang patah hati. Kembalilah kenangan lama. Ya, tapi selain tu juga saya bersama Agi Prakasha adakan sesi workshop 2-3 kalilah menerusi Zoom, WhatsApp call dan sebagainya. So dia ceritakan latar belakang lagu ni. Lagu ni memang kisah tentang
pengalaman hidup dia. Memang dia tulis tu memang masa dia telah melalui pengalaman tu. Jadi dia ceritakan latar belakang, apakah harapan dia, macam mana cara untuk menghayati lagu. Kita adakan sesi workshop tu lah. Jadi saya betul-betul dah prepare. Menyelami pula perasaan penulis lagu tu sendiri. Tapi dari segi nak bercakap pasal workshop tadi kan, ada tak macam mungkin persediaan dari segi vokal ke macam mana? Dari segi vokal memang saya ada guru vokal di sini. So memang saya dengan cikgu vokal ada memang buat preparation lah. Memang part by part kita memang study betul-betul. Dalam ni lah lagu ini sendiri, dalam single ni sendiri, rasanya ada tak apa-apa cabaran dari segi teknikal, dari segi vokal tu untuk nak capai? Yelah, kita kadang-kadang kita sebagai pendengar kita dengar rasa macam sedap, tapi sebenarnya seorang penyanyi tu lebih tahu sendiri mana susahnya nak menyanyikan sesebuah lagu tu. Jadi untuk lagu ni sendiri, Syazwan, ada tak cabaran-cabaran yang sebegitu? Saya secara peribadi lagu, kalau saya selalu mengalami masalah bila permulaan lagu, iaitu bila nak berbisik, bila nak menghayati, bila nak betul-betul merintih tu, itu memerlukan orang rasa macam high note tu susah, tapi sebenarnya yang first part tu bagi saya yang susah. Nak betul-betul kontrol, nak betul-betul bersedia, betul-betul pernafasan, feel lagi, sebab kita start nyanyi dah nervous kan. So nak betul-betul bersedia. Itu yang saya memang kena prepare betul-betul sebelum saya nyanyi live lagu ni. Okey Syazwan, seperti yang Syazwan katakan tadi, ini adalah forte Syazwan. Mungkin Syazwan ada jenis muzik yang Syazwan mungkin nak lebih mendalami ataupun nak mencuba selepas ini, yang sebenarnya rasa saya memang nak cuba versi lagu macam ni tapi tak kesampaian, dan mungkin satu hari nanti mana tahu irama Malaysia, pop tradisional. Saya memang peminat juga lagu-lagu pop tradisional zaman-zaman arwah Pak Ngah, lagu-lagu Siti Nurhaliza, Noiza Idris, Jamal Abdillah dulu-dulu. So saya ada keinginan untuk membuat lagu-lagu macam tu, sebab lagu-lagu macam tu bukan sekadar meraihkan kebudayaan kita, tapi saya suka bila perform live nanti akan ada penari-penari membuat warna macam cerita warna semua tu kan. Itu impian saya lah untuk adakan lagu pop tradisional. InsyaAllah satu hari nanti. Mana tahu ya kan, mana tahu saya buat album irama tradisional pula. Saya rasanya irama tradisional satu genre yang orang pinggirkan. Sekarang ni kan kita banyak dengar lagu-lagu pop. Baru-baru ni saya baru pergi konsert rock. Jadi kita macam lupa sikit irama Malaysia. Okey, Syazwan sendiri ada apa-apa tadi saya nak tanya sebenarnya. Sebab kita bekerja dengan komposer daripada Indonesia, pernah ke terbang ke sana ataupun memang bercita-cita ataupun berkeinginan untuk bekerja dengan komposer daripada luar negara? Saya sebenarnya baru pulang daripada Jakarta untuk promo lagu ni. Bila lagu ni rilis, seminggu terus saya terbang ke Jakarta. So kita adakan promo tour radio dan juga kita ke Bandung, kemudian patah mula ke Jakarta. Saya perform di public lah, di depan Anjung Sarinah tu, depan public ramai-ramai. So memang sambutan dia luar biasa dan menyeronokkan lah. Itu adalah peluang yang memang saya tunggu daripada dulu. So dan sebenarnya benda ni tak plan pun, dia datang secara tiba-tiba, dan insyaAllah ke depan kita tengok macam mana respon. Mungkin selepas ini program TV pula kat sana, insyaAllah kalau ada jemputan. Itu dia, itu di negara seberang. Dan mungkin Syazwan boleh kongsikan bila tu kabarnya nak bertemu dengan peminat di Malaysia. Ada apa-apa sesi ke, konsert ke, ataupun showcase ke, ataupun tour di mana-mana yang masa terdekat ni mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton? Setakat ni saya sebenarnya baru balik daripada Kedah. Ada promo tour di sana juga. Selepas ini akan ada program-program TV seperti inilah, di TV, radio dan juga di YouTube. So semuanya akan saya sharekan dalam social media saya. Social media apa tu? Mungkin boleh kongsikan sekali lagi. Search je, cari je dekat laman social tu, Syazwan Syahmi. Instagram saya Syazwan Syahmi. Saya akan update kat situ. Aktif ya di social media? Aktif. Dan Syazwan, sebelum kita nak berhenti ni kan, kita nak tahu juga itu menyanyi dalam apa yang kita dapat saksikan dalam video klip. Kita nak dengarlah sikit live, belanjalah sikit kepada penonton. Okay. Cinta, mengapa kau tak mengerti betapa ku mencintai, hanya kamu yang selalu di hati. Cinta, tak bisakah kau sadari, aku yang selalu menanti, kamu yang selama ini ku cari.
Itu dia. Alah syadunya. Ujung-ujung kena friendzone. Baiklah. Syazwan mungkin boleh ceritakan kepada penonton kita di luar sana macam mana nak muat turun lagu ke, nak dengar dekat mana lagu ni. Silakan promosikan single anda. Kepada semua penonton bernama, boleh dengarkan single terbaru saya Cinta Tak Mengerti di semua digital streaming platform, di Spotify, di iTunes, Apple Music, Joox dan sebagainya, dan boleh tonton music video Cinta Tak Mengerti di YouTube channel Rocket Fuel Network. Okey, itu dia. Okey, penonton dah mendengar kan. Sekarang kita nak tahu juga Syazwan, apa plan Syazwan dalam bulan kemerdekaan ini dalam menyemarakkan lagi suasana kemerdekaan negara? Saya dah lama tak pergi tonton orang berarak. Jadi insya-Allah tahun ni saya akan menggigihkan diri. Kita tahun ni dekat Dataran Merdeka. Ya, Dataran Merdeka kan. Dah lama kita tak ada. So insya-Allah tahun ni saya akan pergi tonton secara live. Pergi ramai-ramai ke dengan kawan-kawan ramai-ramai. Kawan, itu dia. Itu semangat kemerdekaan yang nak dikongsikan oleh Syazwan, dan anda pula bagaimana. Dan itu dapat kita simpulkan, dapat kita kongsikan hari ini bersama dengan penyanyi ataupun pelantun suara Cinta Tak Mengerti, Syazwan Shuhaimi. Terima kasih atas kesempatan bersama kami di Apa Khabar Malaysia, dan semoga single ini terus sukses. Betul. Akan menjadi carta nombor 1. InsyaAllah, mana tahu kan. Okey, dan nampaknya kita berhenti setakat ni saja Pasha, ya. Itulah dia Nurul. Kita memang macam itulah. Kita dah berat lebih-lebih lagi, tapi masa kita tak mengizinkan. Jadi buat setakat ini kita dah rasanya, bagi saya tinggal lagi 2 hari kita nak sambut hari kebangsaan. Jadi macam Syazwan tadi, kalau siapa-siapa kot-kotlah boleh jumpa pula terserempak dengan Syazwan kat Dataran Merdeka, silalah kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2022. Ya, sama-sama kita menyemarakkan lagi Hari Kebangsaan 2022 dengan visi masing-masing. Mungkin cara orang berbeza untuk menunjukkan ataupun mengekspresikan cara kecintaan negara, tetapi apa pun tak salah, pastikan anda melakukan dengan cara yang berbatas dan tidak menyinggung mana-mana pihak. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Tak lama lagi, menjelang 2 hari. Dan dengan itu kami sudahi Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Hidayat Umul. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua, dan jangan lupa nasihat daripada meja doktor tadi. Kita semua darah sama merah. Ya. Rasakan cinta yang tak terbalaskan, rindu yang takkan bisa ku hentikan. Namun aku kan tetap bertahan untuk selalu mendapatkan kamu yang selama ini aku nantikan. Cinta, mengapa kau tak mengerti betapa ku mencintai? Hanya kamu yang selalu